Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Najira binti Musti, Pembantu Sekolah 72460. Baiklah, kami akan membentangkan tugasan kami iaitu sekularisme menurut pandangan Syekh Naqib Al-Atas. Kebelakangan ini, kita dapat menyaksikan bahawa fenomena serangan pemikiran barat ke atas umat Islam semakin membimbangkan. Serangan ini bermula dengan usaha pihak barat dalam melakukan westernisasi atau westernization ke atas umat Islam. Istilah westernisasi atau pembaratan berasal dari perkataan Inggeris yang bermaksud perbuatan menjadikan sesebuah negara itu meratapi adat, cara hidup dan kelakuan orang barat atau pemodenan yang berasaskan tamadun barat. Menurut Hafiz Muhammad Az-Ja'bari, westernisasi membawa maksud gerakan yang menyeru kepada kebangkitan atas dasar konsepsi barat sehingga mengakibatkan terjadinya proses urbanisasi, modernisasi dan perindustrian ke dalam sistem budaya dan berdirinya tidak berpaksi pada Islam yang murni. Antara matlamat gerakan westernisasi ini adalah untuk memaksa penggunaan falsafah-falsafah materialisme yang mengandungi sifat dengki, angan-angan etis dan seterusnya supaya umat Islam mengingkari agama dan menganggapnya sebagai tahap perkembangan yang paling teruk dari segi kemajuan sosial dan politik. Sebelum munculnya tamadun Islam, telah wujud tamadun Parsi, India, Yunani, Mesir, Romani dan Arab Jahiliyah yang bertapak pukul dalam setiap aspek kehidupan hingga berabad-abad lamanya. Akan tetapi, tamadun Islam ni mula goyah selepas fasa kolonialisme Barat yang menjajah negara-negara Islam di seluruh dunia dan menyebarkan serangan pemikiran yang mencampur adukkan pemikiran dan pegangan umat Islam. Ideologi yang menyesatkan atau disebut sebagai Ghazwah Al-Fikri yang melanda umat Islam merujuk kepada serangan yang bukan berbentuk fizikal yang menggunakan senjata, tetapi ia merupakan serangan sepintas lalu yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan kaedah brainwashing, lebih dikenali dengan istilah thought control atau ideological reform. Serangan ini biasanya mempunyai kepentingan tertentu terhadap agama dan umat Islam. Impak daripada penjajahan barat ini, maka telah lahir pelbagai fahaman terbuka yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang suci dan murni. Contohnya, sekularisme, liberalisme, materialistik dan feminisme yang mana ia menafikan kewujudan sistem Islam dalam mentadbir kehidupan ummah dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nur Adila binti Muhammad Sulaiman, nama matrik 072219. Saya akan menjelaskan berkenaan biodata Syekh Naqib Al-Atas. Nama Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas mungkin asing dalam kalangan orang kita, tetapi dalam dunia akademik, beliau dianggap permata yang tidak ternilai harganya. Ini kerana pengetahuan beliau dalam soal teologi, falsafah, metafizik, sejarah dan sastera menjadikannya antara pemikir ulum Melayu dan Islam di rantau ini. Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, Indonesia pada 5 September 1931. Beliau merupakan adik kandung kepada Profesor Dr. Hussein Al-Atas, seorang ilmuwan dan pakar sosiologi di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Ayahnya bernama Said Ali bin Abdullah Al-Atas, ibunya bernama Sharifah Raguan Al-Idrus, keturunan kerabat Raja-Raja Sunda Sukapura, Jawa Barat. Ayahnya berasal dari tanah Arab, keturunan Hadrami, Arab Hadramaut, Yaman, yang keturunannya merupakan keturunan ulama dan ahli tasawuf yang terkenal dari kalangan Said. Beliau memperoleh pendidikan awal dalam bidang ilmu keislaman daripada keluarganya di Bogor dan ketika berusia 5 tahun, beliau telah dikirim ke Johor untuk belajar di Sekolah Kebahasaan Ngee Heng. Johor dipilih atas sebab keluarganya mempunyai ramai sanak saudara di negeri tersebut. Bagaimanapun, selepas tercetusnya Perang Dunia Kedua, beliau terpaksa kembali ke Jawa dan menyambung pelajaran di Madrasah Al-Urwah Al-Wusqa, Sukabumi, sebuah madrasah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Selepas tamat perang, Al-Atas kembali semula ke Johor dan meneruskan pembelajaran di Sekolah Inggeris, Bukit Zahrah dan Maktab Sultan Abu Bakar. Setelah tamat pendidikan menengah, beliau menyertai Regimen Askar Melayu sebagai pegawai kadet dan terpilih untuk menyambung pelajaran di Eton Hall, Chester, England dan kemudian di Akademi Tentera Diraja Sandhurst antara tahun 1952 hingga 1955. Semasa menetap di bumi England, Al-Atas memanfaatkan masanya dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan dan pandangan dunia masyarakat ketika itu. Di sini jugalah beliau tertarik dengan aspek metafizik golongan sufi, terutama hasil kerja Maulana Nuruddin Abdul Rahman Jami. Al-Atas turut mengembara ke merata tempat, terutama ke bumi Spanyol dan Afrika Utara. Satu pengalaman yang dilihat memberi kesan mendalam kepada dirinya dan mempengaruhi hasil kerjanya untuk tahun seterusnya.
Sekadar itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurmajidah binti Bahagia. Nombor matrik 072784. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi sekularisme. Sekularisme secara umumnya berasal dari perkataan asasnya iaitu sekular, dan menurut Kamus Inggeris ia berhubung dengan dunia nyata, bukan berhubung dengan alam akhirat ataupun dengan alam rohani. Dalam Kamus Malaysiana, sekular ialah pelajaran yang berkaitan dengan keduniaan sahaja tanpa dicampurkan dengan amalan dan pengajaran akhirat. Istilah sekularisme dalam Ensiklopedia Britania ialah sebuah gerakan kemasyarakatan yang bertujuan berpaling dari perkara berkaitan akhirat dan semata-mata menumpukan pada perkara duniawi. Menurut Syekh Muhammad Nakim Al-Attas, beliau mengatakan sekular berasal daripada bahasa Latin iaitu seculum yang mengandungi satu makna dengan dua pengertian iaitu waktu dan juga tempat. Sekular dalam pengertian waktu merujuk kepada sekarang ataupun kini, manakala bagi pengertian ruang membawa makna dunia ataupun duniawi. Kesimpulannya, sekular adalah peristiwa-peristiwa yang berlaku di dunia sahaja dan tidak termasuk kehidupan di akhirat. Sekularisme memiliki beberapa ajaran yang terus berkembang hingga sekarang. Antara ajaran-ajarannya, yang pertama ialah ajaran sekularisme tentang agama. Sekularisme berpandangan bahawa agama adalah sesuatu yang berdiri dengan sendiri. Teisme dan ateisme merupakan prinsip sekularisme, sama-sama tidak dapat dibuktikan dengan pengalaman. Teologi memberikan tafsiran tentang dunia yang tidak dikenal, sedangkan sekularisme tidak mahu tahu dengan dunia tersebut. Walau bagaimanapun, telah berkembang ajaran yang menekankan bahawa watak agama adalah berbeza. Sebagai contoh, watak agama Islam berbeza dengan agama lain. Mengikut ajaran ini, Islam mudah untuk menerima neutraliti negara menentang pluraliti agama. Namun, Islam mempunyai sifatnya yang tersendiri. Ajaran yang kedua ialah ajaran sekularisme tentang toleransi. Bagi sekularisme, toleransi merupakan salah satu ciri yang sangat penting. Dengan ciri ini, kita dapat melihat penganut sekularisme tidak teragak-agak untuk bekerjasama antara satu sama lain. Seterusnya, perkembangan sekularisme di Barat. Muhammad Al-Bahi membahagikan kepada dua sekularisme. Zaman yang pertama ialah zaman sekularisme sederhana. Pada zaman sekularisme sederhana, agama dianggap sebagai masalah bagi individu yang tidak mempunyai kaitan dengan negara. Namun, negara wajib menyelenggara gereja terutamanya dalam bidang cukai. Dalam permisahan negara dan gereja, agama Kristian tidak akan dilucutkan agamanya serta nilai-nilai yang dimilikinya, walaupun terdapat beberapa ajaran yang mereka ingkari. Penganut yang berpendapat seperti ini dikenali sebagai penganut mazhabisme yang mengiktirafkan Tuhan sebagai asal-usul alam dan menafikan kewujudan mukjizat dan juga wahyu. Zaman yang kedua ialah zaman sekularisme ekstrim. Pada zaman sekularisme ekstrim, agama bukan sahaja perkara individu, tetapi negara memusuhi agama dan juga memusuhi orang yang beragama. Zaman sekularisme ekstrim pada abad ke-19 dan ke-20 adalah zaman yang dipanggil materialisme atau revolusi sekular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jalila binti Abdul Aziz, nombor matrik 072957. Seterusnya ialah pengaruh sekularisme dalam dunia Islam. Islam mulai terpengaruh dengan ideologi sekularisme ini ketika umat Islam dan khilafah sedang berada dalam keadaan lemah, sedangkan Barat dalam proses kemajuan teknologi yang begitu pesat. Oleh itu, ia menyebabkan sebahagian umat Islam mencontohi apa yang dilakukan oleh Barat. Salah satunya ialah mencontohi ideologi sekularisme. Seterusnya, di dunia Islam, sekularisme juga bukan hanya sebuah proses, tetapi juga menjadi paradigma, ideologi dan dogma yang diyakini kebenarannya secara sistematik.
Sekularisme dianggap sebagai prasyarat perubahan masyarakat dari tradisional menjadi moden. Akan tetapi untuk mengurangi pertentangan, maka istilah lain diwujudkan seperti modernisasi pembangunan, liberalisasi dan sebagainya. Dalam pengamatannya, Al-Attas mengatakan, pada hari ini fahaman sekularisme ini tidak hanya berlaku di dunia barat sahaja, tetapi telah tersebar ke seluruh dunia. Sekularisme ini telah masuk secara halus melalui cara-cara barat dalam berfikir, menilai dan meyakini, kemudian ditiru secara bulat-bulat oleh sebahagian sarjana dan cendekiawan Islam pada hari ini. Sebagai contoh di Turki, kita dapat melihat dengan jelas sekali ketika jatuhnya Empayar Khilafah Utsmani dan digantikan oleh rezim Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal telah berjaya merubah keseluruhan sistem pemerintahan dan kehidupan di Turki. Salah satunya ialah dengan bergantikan kesatuan politik lama yang berlandaskan pada agama kepada landasan nasionalisme sekular. Oleh itu, Turki mengalami perubahan yang sangat ketara sehingga menjadi negara sekular dari yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Islam. Akhir sekali, menurut Al-Attas, sekularisme ini dapat memberi kesan terhadap pemikiran individu dan kesan terhadap pelaksanaan undang-undang Islam. Al-Attas juga menyatakan bahawa sekularisme ini sebagai philosophical program yang mampu mengancam akidah Islam. Beliau melihat pengaruh buruk sekularisme ini pada jiwa dan cara berfikir individu Islam, sama ada orang awam maupun pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madia binti Muhammad Faizal, nombor matrik 071991. Seterusnya saya akan menerangkan tentang penolakan Al-Attas terhadap sekularisme. Yang pertama, Al-Attas sendiri menolak istilah sekularisme yang biasanya umat Islam menggunakan dan terjemahkannya ke dalam bahasa Arab, iaitu daripada perkataan ilmaniyah dan juga almaniyah. Yang mana perkataan ilmaniyah ni diambil daripada kata akar iaitu ilmu, dan almaniyah diambil daripada kata akar alam. Walhal dalam Islam, perkataan ilmu dan alam ini tidak ada kaitan ataupun sama maksud pun dengan sekularisme. Jadi Al-Attas cadangkan kita supaya menggunakan istilah sekulariah sahaja dan tidak diterjemahkan. Seterusnya, Al-Attas sendiri menolak ciri dan konsep sekularisme, iaitu yang pertama, menghilangkan makna spiritual dalam alam kehidupan yang bermaksud alam ini bebas daripada segala penguasaan Tuhan, dewa dan lain-lain. Maknanya manusia ni boleh berbuat apa-apa pun kepada alam ini dan mengeksploitasi alam ini tanpa rasa was-was ataupun rasa bersalah. Tetapi dalam Islam, umat Islam disuruh untuk kita hormati alam. Konsep yang kedua dalam sekularisme iaitu memisahkan agama daripada politik. Al-Attas tidak setuju dan ini juga bertentangan dengan Islam kerana sejak daripada dulu lagi Islam dan politik ataupun agama dan politik ini tidak dapat dipisahkan. Akhir sekali, konsep sekularisme adalah menghilangkan nilai agama dalam tingkah laku ataupun dalam kehidupan manusia. Mereka berkata bahawa ciri dan agama ini adalah bersifat relatif dan boleh berubah. Walaupun dalam Islam tidak boleh, sebab Islam ni telah tetapkan nilai dan juga prinsip tertentu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nadia Syairah binti Sayaman Zamri, nombor matrik 074704. InsyaAllah saya akan meneruskan pembentangan yang berkaitan dengan tajuk solusi Al-Attas terhadap sekularisme. Daripada keterangan sebelum ini, jelaslah bahawa Al-Attas memaksudkan sekularisme sebagai satu pemikiran, iaitu sekularisme ini bertentangan dengan Islam. Justru itu, Al-Attas memberikan solusi yang paling utama supaya umat Islam dapat berfikir yang lebih panjang dan logik sejajar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Solusi yang pertama Al-Attas terhadap sekularisme ialah beliau mengislamisasikan, iaitu membebaskan fikiran umat Islam dengan mentransformasikan istilah-istilah dan konsep yang terdapat dalam pandangan dunia world view umat Islam.
Untuk pengetahuan, pandangan dunia worldview bagi umat Islam adalah pandangan Islam tentang realiti dan kebenaran yang nampak pada mata hati kita dan yang menjelaskan hakikat wujud. Dengan ini, worldview Islam bermaksud pandangan Islam tentang wujud. Selain itu, solusi yang kedua ialah beliau menekankan agar umat Islam mengkaji dan memahami kembali khazanah keilmuan Islam. Ini kerana pandangan tersebut telah dibawa dan diajarkan oleh para Nabi dan Rasul. Seterusnya diyakinkan lagi bahawa pandangan tersebut telah disempurnakan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan pula oleh para alim ulama. Oleh itu, Al-Atas menyeru kepada umat Islam, terutama para sarjana dan cendekiawan Muslim, supaya mengkaji kembali khazanah keilmuan Islam, iaitu dengan merujuk kepada teladan dan kesempurnaan individu Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang diperoleh, dapat dirumuskan bahawa serangan pemikiran yang sesat atau dipanggil sebagai Ghazwah Al-Fikri telah muncul selepas zaman penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam. Serangan pemikiran ini membawa impak yang positif dan negatif kepada setiap manusia. Akan tetapi, impak yang negatif adalah impak yang paling terlihat dalam kalangan umat Islam kerana mereka telah menggoyahkan pegangan dan pandangan umat Islam. Mereka terhasut dengan ideologi baru yang bahaya, yang mana pemikiran tersebut ditentang oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau menolak fahaman sekularisme daripada masuk ke dalam kelompok umat Islam kerana beliau berpendapat bahawa fahaman sekularisme ini adalah sebuah fahaman yang berbahaya. Umat Islam telah terjebak dengan fahaman sekularisme di saat Empayar Islam dalam keadaan yang lemah. Justeru, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menolak fahaman ideologi baharu ini dengan mengkritik beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam proses sekularisme, iaitu pengosongan alam tabi'i dari semua makna rohani, penghilangan unsur keagamaan dalam politik dan menghilangkan unsur penyusian nilai agama dalam kehidupan. Ciri-ciri tersebut secara terang-terangan sudah bertentangan dengan fahaman Islam. Antara itu, setiap umat Islam haruslah menjauhkan diri daripada terjerumus dalam fahaman yang merosakkan keimanan mereka. Sekian, terima kasih.